Okey, hari ni kita masuk subtopik gambar rajah aras tenaga ya dalam topik termokimia energy level diagram. Okey. Apa itu termokimia? Adalah kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Okey, bahan kimia mempunyai ikatan-ikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul, dan bahan kimia ini sebenarnya memerlukan tenaga ya untuk atom-atom ni berpecah antara satu sama lain dan bercantum kembali ya. Maksudnya bahan kimia ini memerlukan tenaga untuk pecahkan ikatan dan juga membentuk ikatan ya. Okey, perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah setelah bertindak balas. So, kalau kandungan haba sesuatu sistem itu tinggi, suhu akan tinggi. Kalau kandungan haba sesuatu sistem itu rendah, so suhu pun akan menjadi rendah ya. Okey, tenaga haba ialah satu bentuk tenaga. Simbol bagi haba ialah Q. Unit SI bagi haba ialah Joule. J besar ya. Okey, ini perlu kena tahu ya. Tenaga haba sebenarnya berpindah dari satu sistem yang bersuhu tinggi ke suatu sistem ataupun jasad yang bersuhu lebih rendah. Dan suhu ialah pengukuran purata tenaga kinetik bagi zarah-zarah yang terdapat di dalam sesuatu jasad. So, haba tu sejenis tenaga, suhu adalah pengukuran ya. Okey, suhu tu bermaksud kuantiti fizik yang digunakan untuk mengukur darjah kepanasan sesuatu jasad. Ia adalah pengukuran purata tenaga kinetik bagi zarah-zarah yang terdapat di dalam satu jasad. Dan satu jasad mempunyai suhu yang lebih tinggi jika purata tenaga kinetik bagi zarah-zarahnya lebih tinggi ya. Maksudnya kalau tenaga kinetik bagi zarah tu laju ya, suhu pun lebih tinggi ya. Okay, unit SI bagi suhu ialah Kelvin ataupun K. Okey kelas, kita cuba tengok tindak balas kimia ini ya, exothermic. So kita tengok ya, kita kaji dalam sistem ya. Okey, apakah sistem ni? Sistem ni terdiri daripada apa? Bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas, reactant and product ya. Okey, sebenarnya di luar sistem adalah surrounding, persekitaran. Okey, surrounding ni adalah seperti beaker atau bekas yang mengandungi sistem itu, pelarut air ya, pelarut yang mengandungi sistem tu ya, udara dan juga bilik. Itu adalah surrounding. Surrounding ni sebenarnya tidak terlibat pun dalam tindak balas kimia ni, hanya sistem saja. So kita kaji sistem. Okey, untuk exothermic sebenarnya kandungan tenaga dalam sistem tinggi di peringkat permulaan. So haba perlu dibebaskan ke persekitaran. So kita tengok bahan tindak balas ni. Bahan tindak balas ni kandungan habanya sangat tinggi. Kan kita kata tadi, kita dah belajar nota tadi, tenaga haba sebenarnya bergerak dari satu sistem yang mempunyai kandungan tenaga yang tinggi ke sistem yang mempunyai kandungan tenaga yang kurang tinggi. Di apa sistem bahan tindak balas ni buat, dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Dia haba yang berpindah dari satu sistem yang bersuhu tinggi ya ke persekitaran yang bersuhu rendah. So kesan dia, suhu dalam sistem rendah, kandungan tenaga sistem pun menjadi rendah. Nampak tak? Energy level diagram ini menurun kerana kandungan tenaga sistem telah menjadi rendah kerana haba telah dibebaskan ke persekitaran. So apa kesannya? Di persekitaran, suhu persekitaran menjadi tinggi. Jadi nampak tak delta H kat sini? Delta H ni adalah haba tindak balas. Haba tindak balas ni adalah ukuran ya, untuk mengukur haba yang diserap ataupun haba yang dibebaskan ya. Okey, delta H kat sini adalah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan tindak balas telah bertindak balas. So simbol dia negatif lah. Okey, kalau kita tengok ya, exothermic ni dia punya nilai nanti kita tengok dalam gambar rajah diagram nanti, H product dia ya, nilai haba tindak balas untuk hasil tindak balas untuk hasil tindak balas ni mesti lebih rendah daripada haba tindak balas kandungan haba tindak balas untuk eksperimen ini ya. Jadi jika jumlah tenaga yang dibebaskan, nampak ya, jika jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan, ingat
tenaga dibebaskan untuk pembentukan ikatan adalah tinggi daripada jumlah tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan tidak balas. Ya, sebab dalam tidak balas kimia mesti ada proses pembentukan mesti ada proses pemecahan ikatan dan mesti ada proses pembentukan ikatan. So jika jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan tu lebih tinggi daripada jumlah tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan tidak balas, adalah proses exothermic. Kita tengok eksperimen ni pula. Okey, dalam sistem, jika kandungan tenaga dalam sistem rendah, nampak tak? Jika kandungan dalam sistem ni rendah, haba diserap masuk ke dalam persekitaran. Jadi haba yang berpindah daripada persekitaran yang bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah. Jadi apa kesan dia? Suhu dalam sistem akan menjadi tinggi. Kita nak buat energy level diagram ni meningkat, ya. Jadi bila suhu dalam sistem tinggi, kandungan tenaga sistem pun menjadi semakin tinggi. That's why energy level diagram ni, gambar rajah aras tenaga ni nampak meningkat. Tapi kesan yang lain di persekitaran pula, bila haba diserap daripada persekitaran masuk ke dalam sistem, suhu persekitaran pula menjadi rendah. Jadi kalau kita tengok nilai H product dia, nilai H product ni mesti lebih tinggi daripada H reactant, ya, ataupun haba tidak balas dia. Jadi jumlah tenaga, untuk endothermic, ni adalah untuk endothermic, ya. Untuk endothermic, jumlah tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan, ya. Mesti kita ingat endothermic adalah haba yang diserap. Haba diserap untuk apa? Untuk memecahkan ikatan, adalah lebih tinggi daripada jumlah tenaga yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan, ya. Kita tengok ni. Dalam tidak balas exothermic, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Maka hasil tidak balas mempunyai kandungan tenaga yang lebih rendah berbanding bahan tidak balas. Haba yang terbebas menyebabkan pertambahan suhu persekitaran. Jadi ingat, disebabkan pada peringkat permulaan bahan tidak balas ni mempunyai kandungan tenaga yang tinggi, so dia akan membebaskan haba ke persekitaran. Lama kelamaan kandungan tenaga dalam sistem menjadi semakin rendah, ya. Dan suhu persekitaran pula menjadi tinggi disebabkan pembebasan haba ke persekitaran. Dalam tidak balas endothermic pula, tenaga haba diserap daripada persekitaran kerana kandungan tenaga dalam sistem berkurangan, kan. Tapi kesan persekitaran pula, suhu persekitaran akan menurun, sebab haba diserap masuk daripada persekitaran ke dalam sistem. Maka hasil tidak balas mempunyai kandungan ni dia. Hasil tidak balas ni akan mempunyai kandungan tenaga yang lebih tinggi daripada bahan tidak balas, ya. Jadi exothermic mesti ada simbol sign, negatif. Sign of delta H dia, endothermic pula sign of delta H dia mesti simbol positif, ya. Tengok gambar ni. Kalau kita tengok, macam mana kita nak kira. Kalau kita tengok formula, ya, bahan tidak balas, haba tidak balas ni adalah H product, ya, mesti tolak dengan H reactant, ya. Jadi kalau kita nak kira, kan, kita nak kira delta H ni positif atau negatif, ya. Jadi kita tengok produk dia berapa sini, 400. So 400 tolak nilai kandungan tenaga 100. So kita dapat positif 300 kilojoule. Jadi that's why delta H dia positif, ya. Ini pula H product, ya, tolak dengan H reactant. Jadi H product dia berapa? Ni produk dia 100. H reactant dia 400. So negatif. So negatif 300 kilojoule. Jadi that's why delta H dia negatif, ya. Delta H dia negatif kerana haba telah dibebaskan, kan. So kandungan tenaganya dalam sistem menjadi semakin rendah, ya. Tidak balas kimia melibatkan pemecahan ikatan dan pembentukan ikatan, ya. Pemecahan ikatan memerlukan haba diserap, manakala pemecahan ikatan memerlukan haba diserap, manakala pembentukan ikatan jika terjadi haba dibebaskan. So kita ada satu alat kalorimeter, ya. Kalorimeter ni adalah alat untuk mengukur haba tidak balas.
kimia, ya, dan juga mengukur physical changes dia, perubahan fizikal. Begitu juga dengan haba, capacity haba, ya. So calorimetry adalah objek digunakan untuk kita buat penilaian calorimetry atau proses mengukur haba tindak balas kimia. So kita akan belajar lepas ni cara untuk ukur, ya, haba tindak balas, ya. Okey, ini adalah gambar rajah yang kita guna dalam makmal lah, calorimetry yang digunakan dalam makmal. Okey. Okey, kita tengok sini, ya. Apa maksud ini? Kita panggil thermochemical equation ataupun persamaan termokimia. Persamaan termokimia ni mesti mengandungi maklumat delta H, ya. So kalau kita tengok delta H ni negatif, so kita boleh tahulah eksperimen ni 436 kJ haba telah dibebaskan untuk membentuk 1 mol ikatan kovalen antara hidrogen molekul. So kita nampak kalau heat release tu maksudnya pembentukan ikatan lah telah terbentuk, ya. Okey, tu forming a bond, ya. Okey, kalau breaking a bond pula, okey. Macam kita tengok, ya, ada positif. Okey, kalau kita nampak simbol ni positif, kalau kita nampak simbol ni positif, maksudnya 436 haba telah diserap untuk memecahkan ikatan 1 mol ikatan kovalen di dalam hidrogen molekul. Maksudnya kita tahulah proses breaking of the bond berlaku di sini sebab persamaan termokimia ni menunjukkan nilai positif, ya. Okey. Lepas tu kita ada ni, okey, kita tengok ni. Okey, cold pack. Okey, ini adalah aplikasi exothermic dengan endothermic. Okey. Sebenarnya back hot pack ataupun cold pack ni sebenarnya dia sebenarnya ada plastik tebal, ya, yang dia beg plastik di luar tu tebal tapi di dalam dia ada beg plastik nipis. Beg plastik nipis ni mengandungi air. Dia bila kita picit je hot pack atau cold pack ni, beg plastik nipis yang berisi air ni akan pecah. So air yang keluar ni akan bertindak balas dengan garam yang terkandung di dalamnya. Selalunya dekat bawah ni ada garam dia. Okey, kalau garam dia adalah garam ammonium nitrate. Okey. Kalau garam dia adalah ammonium nitrate, so suhu akan menurun dan bungkusan ni akan menjadi sejuk. So dapatlah cold pack. Ya. Jadi cold pack ni sebenarnya digunakan untuk demam, kan. Kadang-kadang dalam demam satu lagi kadang-kadang kalau dalam sukan kita nampak kerana atlet-atlet ni dia mengalami kecederaan. Jadi cold pack ni digunakan untuk menjerut ataupun constrict the capillary darah, blood capillary tu, menjerut capillary darah supaya pendarahan dapat dikurangkan. Jadi kita kecutkan, constrict, ya, kecutkan pengaliran darah tu. Okey. Itu cold pack, ya. Okey, kita juga ada hot pack. Okey, hot pack ni sama juga, dia ada plastik tebal juga. Okey, dalam dia ada plastik nipis. So bila kita picit, air tu akan keluar lah, picit, ya. Hot pack tu air akan keluar dan di bawah ni ada satu garam yang namanya kalsium klorida kontang. So bila kita picit, air ni akan keluar tidak balas dengan kalsium klorida kontang. So suhu akan naik dan bungkusan ni menjadi panas. So selalunya suhu kita guna hot pack ni untuk warm up something, panaskan, ya, sesuatu. Dan juga macam kadang-kadang kalau kita semenaman berpanjangan, kan, otot seseorang tu boleh menjadi sakit akibat daripada pembentukan the cramp, pembentukan asid laktik dalam otot. Jadi hot pack ni digunakan untuk mengembangkan kapilari darah supaya pengaliran darah dapat dipercepatkan dan seterusnya asid laktik dapat disingkirkan dengan lebih cepat, ya. Oleh itu kesakitan otot dapat dikurangkan, ya. Okey, itu aplikasi dia lah. Okey, kita tengok ini gambar ni. Okey. Haba dibebaskan. Dari mana datangnya haba? So, pembentukan ikatan kimia sebenarnya membebaskan haba. Okey, haba diserap pula. Ke mana perginya haba tu? So, haba diserap untuk pemutusan ikatan kimia, ya. Okey, kita kena ingat endo-enter. Endo-enter maksudnya haba diserap. Ada perkataan PP, serap, putus. Maksudnya endo tu haba diserap untuk putuskan ikatan.
Okey, exo ni exit. Okey, exit dan dia bebas. Exit, haba dibebaskan, haba keluar. So bila B, bebas, haba bebas apabila ikatan terbentuk. Okay, cara nak ingat ya. Okey, lepas tu kita tengok ni, kita tengok ni apa perbezaan dia. Okey, sebenarnya perhubungan antara perubahan haba dengan pemecahan dan pembentukan ikatan. Okay, kita dah belajar delta H ni. Delta H ni adalah haba tindak balas ya. Haba tindak balas, pengukuran haba tindak balas. Maksudnya haba tindak balas ni adalah haba yang dibebaskan atau haba yang diserap apabila 1 mol bahan tindak balas telah bertindak balas. So kalau bagi tindak balas exothermic, delta H mempunyai nilai negatif kan. Bagi tindak balas endothermic, delta H mempunyai nilai positif. Dan perubahan haba semasa tindak balas ni sebenarnya boleh diwakili oleh apa? Gambar rajah aras tenaga. Jadi tadi kita belajar gambar rajah aras tenaga tadi, kita kira macam mana kita nak tahu kan nilai delta H dengan nilai di delta H tadi sama ada positif atau negatif. Kita buat formula ni, H product tolak dengan H reactant kan. Kalau H product tu kalau kita tengok energy level diagram tu, kalau kita tengok macam ni kan, kalau H product ni rendah daripada reactant, so dia adalah exothermic. Kalau endothermic pula, kalau H product ni lebih tinggi daripada reactant, so dia adalah endothermic. Okey, so itu gambar rajah aras tenaga. Kita ada satu lagi formula, iaitu delta H sama dengan EB tolak EF. Okey, EB ni adalah kandungan tenaga diserap semasa pemecahan ikatan ataupun total energy absorbed during the breaking of the bonds. EF pula ialah kandungan tenaga yang dibebaskan apabila ikatan terbentuk ataupun total energy given out during the formation of the bond. Okay, bila kita tolak ni, kalau dapat nilai negatif, so dia adalah exothermic. Jika kita tolak ni pula dapat positif, dia adalah endothermic. So kita tengok contoh ni. Okey, kita tengok contoh ni, eksperimen ni. Kita nak tahu eksperimen ni adalah endo ke exothermic kan. Jadi kita buat ni. Okey, pemutusan ikatan. Betul tak haba diserap? Okey, kalau haba diserap positif kan. Okey, lepas tu Cl2 pun pemutusan ikatan juga, haba diserap. So simbol dia positif ya. Okey, untuk pembentukan ikatan ni pula ni pembentukan ikatan, betul tak haba dibebaskan, so simbol dia negatif. Sebab dia ada 2 kali, ada 2 mol HCl, so ada 2 kali pembentukan ikatan ya. Ada 2 mol HCl yang terbentuk kan. Jadi kita akan dapat satu mol pembentukan akan membebaskan haba sebanyak 431 kJ. Satu lagi mol pembentukan akan mengeluarkan haba sebanyak 431. Jadi bila kita kira 436, hasil tambah haba yang diserap adalah 436 campur 242. Betul pembentukan ikatan, haba yang dibebaskan. Jadi jumlah tenaga untuk pemutusan ikatan kan, ini adalah jumlah tenaga untuk pembentukan ikatan. So 2 kali 431 kan. Okey, jadi macam ni kita nak kira delta H dia dari segi perubahan haba, dari segi bond breaking and bond formation ni. Jadi EB tolak EF formula dia. Jadi EB ni adalah apa? Bond breaking, tenaga yang EB ni adalah tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan tadi ni kan. Tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan, ada 2 kan. Okey, jadi kita tambah, so dapat 678. Okey, tenaga EF ni adalah formation, tenaga yang dibebaskan apabila ikatan terbentuk adalah tadi tu kan, dia H2 tambah Cl2, kita akan dapat 2 HCl kan. Satu ni 436, satu ni 242 kan. Lepas tu tadi ni kita kira ada haba yang dibebaskan semasa pembentukan adalah 431, so times 2 kan. Jadi kita nak masuk dalam formula ni, EB EB ni adalah bond breaking tenaga yang diserap untuk memecahkan ikatan. Kita tambah 436 tambah 242, kita dapat tenaga yang diserap ya untuk bond breaking. Dan tenaga yang dibebas ni EF ni maksudnya formation, tenaga yang dibebaskan apabila ikatan terbentuk. So 862
Kan? Kalau kita tengok E formation lebih besar daripada E breaking. Kan? Jadi formula dia EB tolak EF. Jadi EB bond breaking 678 tolak je dengan E formation. So dapat 18 negatif 184. Jadi eksperimen ni akan release heat sebanyak negatif 184 kilojoule kan. Dan kesimpulannya, kalau E formation lebih besar daripada E breaking, ya, tenaga yang dibebaskan apabila ikatan terbentuk lebih besar daripada tenaga yang diserap apabila berlaku pemecahan ikatan. So ini adalah tindak balas exothermic. Ya. Okey, ni exothermic haba yang dibebaskan ataupun heat release. Jadi ingat tenaga hasil tindak balas ni. Tenaga hasil tindak balas mesti rendah daripada tenaga bahan tindak balas. Lepas tu H produk dia mesti lebih rendah daripada H reactant ni daripada dari segi gambar rajah aras tenaga. Ya. Okey, haba diserap juga begitu dan dia positif kerana H hasil mesti lebih besar daripada H haba tindak balas, energy content dia. Okey. Okey, ni kita tengok part 36 ni, the stronger the bond, tadi kita dah belajar breaking of the bond tadi. Okey, so positive sign maksudnya endothermic, ya, kandungan tenaga pada hasil tindak balas lebih tinggi daripada kandungan tenaga bahan tindak balas, ya. Okey, so kita tengok ni energy level diagram. Okey, so sebenarnya energy level diagram ni adalah represent the heat of reaction, ya, ataupun haba tindak balas, perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas, ya. Jadi delta H ni kita boleh maksudnya kita boleh ukur dengan menolak lah, ya, iaitu delta H ni adalah H product, kan, adalah apa, difference, perbezaan antara H product dengan H reactant. So ni yang kita kira dalam energy level diagram, ya. Okey, cara nak lukis energy level diagram ni ikut saja. Kita mesti identify dulu dia exothermic ke dia endothermic. Bila kita dah kira, kita dah tahu dia exothermic, kita buat draw satu part C energy, ya, ataupun tenaga. Draw the energy level for reactant. Kita katalah exothermic, kita tahu exothermic kandungan tenaga sistemnya menjadi semakin apa? Semakin rendah. Betul tak? Exothermic. Exothermic heat release kan? Bila heat release ke persekitaran, kandungan tenaga sistem pula menjadi semakin rendah, kan? Jadi kita dah tahu level dia macam ni. So anak panah jangan lupa draw an arrow. Okay, write the reactants, ya, and product based on the balanced chemical equation. Okay, contoh A tambah B, okay, akan jadi C tambah D. Tulis reactant and product dia. Dan jangan lupa delta H label sebagai negatif. Ya, macam tu, ya. Okay, macam yang dia buat ni. Ya, mesti ada anak panah ni, ya. Okay, the complete reaction of 1 mole of carbon. Okay, ini adalah complete reaction. Ni kita panggil persamaan termokimia. Okay, apa yang kita boleh tafsir kat sini? Tindak balas lengkap 1 mole karbon dengan 1 mole oksigen untuk membentuk 1 mole CO2 akan mengeluarkan haba sebanyak 400 kilojoule. Akan mengeluarkan haba sebanyak 400 tenaga haba sebanyak 400 kilojoule. Jadi 1 mole of carbon and 1 mole of oxygen ni maksudnya have higher energy content lah. So kalau kita tengok ada negatif ni, macam kita dah belajar tadi lah, ya, kita dah tahu dia negatif. So negatif ni maksudnya exothermic. Exothermic ni kandungan tenaga dia pada bahan tindak balas sangat tinggi. Lama kelamaan kandungan tenaganya menjadi rendah disebabkan haba telah dibebaskan ke persekitaran. So kandungan tenaga dalam sistem semakin berkurangan, ya. Jadi C nak panah, C tambah O2, so kita akan dapat CO2. So delta H adalah negatif 400 kilojoule per mole. Jadi kita tahu 1 mole of carbon and 1 mole of oxygen have higher energy content than 1 mole of CO2, ya. Okey, so macam ni cara dia buat, ya. Okey. Endothermic pun macam tu, ya. Tenaga reactants dan produk
dan dia adalah positive heat energy is absorbed from the surrounding. So kandungan tenaga dalam sistem menjadi semakin tinggi. Okey, kita tengok ni. Okey, 100 kilojoule haba di 1 kilojoule per mol haba. Okey, 100 kilojoule je. Kita jangan sebut per mol lah sebab kita sebut 1 mol kat sini. Dia 100 kilojoule haba diserap untuk membentuk apa? 1 mol karbon disulfide daripada 1 mol karbon dan 2 mol sulfur. Jadi kita dah tahu kalau endothermic energy levelnya meningkat kan. Jadi sini ada reactant dan sini adalah produk CH2 ya. So delta H nya sama dengan positif 100 kJ per mol negatif 1 ya. Jadi 1 mol of carbon disulfide ni has higher, mempunyai kandungan tenaga yang tinggi daripada 1 mol karbon dan 2 mol sulfur. So ni dia punya energy level diagram dia ya. Okey, itu sahaja.